pandangan Tan Sri, apa jaminan ataupun kerajaan untuk memastikan supaya rakyat Sarawak ini dapat menikmati pembangunan yang seimbang dan sama rata seperti di semenanjung Malaysia berikutan pandemik yang melanda kita ketika ini? Ya, satu, kita sedar bahawa pertamanya kesan daripada wabak ataupun pandemik COVID-19 ni agak besar, menjejaskan banyak pihak, dan of course yang paling terkesan ialah ekonomi negara kita. Sebelum itulah masalah kesihatan rakyat kita. Jadi perhatian yang sedang diberikan oleh kerajaan di peringkat persekutuan terutamanya, dan saya kira di peringkat negeri, ialah bagaimana kita nak mengimbang antara cara menyelesaikan masalah COVID dan juga nak menentukan ekonomi kita dapat kembali pulih. Dan ini bukan saja di Sarawak, tapi di seluruh negara. Malahan kalau kita boleh lebih daripada itu, di seluruh dunia. Satu cabaran yang agak besar. Jadi oleh sebab itu, langkah-langkah yang telah pun kita ambil, bagaimana yang telah sebut tadi, ialah untuk meletakkan semula ekonomi negara kita ini di atas landasan sebagaimana yang telah pun ada sebelum pandemik, dan sewajarnya lebih baik daripada itu. Ini satu perkara yang bukan senang. Macam di Sarawak pun begitu juga, terkesan besar. Sebab itu kerajaan terpaksa mengambil satu tindakan yang cepat dan berani. Luar biasa. Macam saya telah sebutkan tadi, mengeluarkan sejumlah peruntukan yang agak lebih daripada 320 bilion dalam 5 pakej rancangan. Dan ini tujuannya untuk membantu, terutama rakyat yang ada di kawasan-kawasan luar bandar, dan ini termasuklah di Sarawak ini. Supaya apa yang telah kita lihat dahulu tidaklah jauh sangat perbezaan antara bandar dan luar bandar itu dapat kita imbangkan semula. Dan langkah ini telah pun kita laksanakan. Tadi saya telah sebutkan beberapa bentuk, bukan saja individu, PKS, perusahaan kecil sederhana, bantuan-bantuan dari segi moratorium bank, bantuan dari segi Sinai, Lestari, bantuan EPF. Boleh katakan kita telah pun menyenaraikan pelbagai-bagai perkara yang kita anggap cukup penting supaya keadaan pembangunan kita ini terus dapat kita pulihkan balik, ekonomi kita akan dapat kita tingkatkan semula bagaimana yang kita harap-harapkan. Dan untuk itu kita nak melihat supaya segala usaha yang nak dibuat oleh kerajaan di peringkat persekutuan itu dapat dukungan daripada pihak negeri. Keduanya ialah penyertaan rakyat untuk menentukan mereka mendapat faedah daripada usaha yang kita laksanakan. Ketiganya, penyertaan daripada swasta. Dan ini penting, tadi pun disebutkan kita nakkan pelaburan, dengan ada pelaburan dapat peluang pekerjaan, mereka yang sudah terjejas, rentan, dah diberhentikan, dapat kerja semula, dapat pendapatan dan sebagainya. Langkah-langkah sebegini kita ambil bukan saja melihat pada sebuah negeri saja, kita melihat seluruh negara. Dan kalau negeri itu kita tahu ada masalah-masalah tertentu, termasuklah di semenanjung, negeri-negeri yang agak dilihat terkebelakang sedikit berbanding dengan negeri yang sudah maju, usaha yang lebih besar mesti kita ambil untuk membantu supaya ada perseimbangan pembangunan antara satu buah negeri ataupun wilayah dengan wilayah yang lain. Sabah, Sarawak ini bukan disebut negeri, dia sebut wilayah, region, sebab itu dia besar. Ini dalam MA 63 itu yang disebutkan di iktiraf. It is not a state, it is a wilayah. Jadi untuk itu tentu cabarannya besar. Melihat pada keadaan di Sarawak saja. Negeri yang besar memerlukan banyak sokongan, banyak peruntukan, infrastruktur sebagai contoh. Kawasan-kawasan luar bandar menyediakan jalan, bekalan air, bekalan elektrik. Yang ini sudah kita laksanakan pada masa lepas, tapi perlu kita laksanakan untuk masa sekarang dan masa kehadapan. Kalau dilihat balik, tadi pun dalam briefing pagi tadi, jumlah peruntukan yang diperlukan bernilai berpuluh-puluh bilion. Tapi komitmen kerajaan persekutuan terhadap usaha sebegini adalah total. Kerana kita nak melihat supaya tidak ada lagi kepincangan yang ketara antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, atau antara satu negeri dengan negeri yang lain, antara satu kumpulan masyarakat etnik dengan kumpulan masyarakat etnik yang lain, antara bandar dan luar bandar. Ini apa yang disebutkan dalam kawasan kemakmuran bersama. Jadi langkah ini memerlukan satu usaha yang bersungguh-sungguh. Sebab itu WKB yang
telah pun kita bicarakan sejak petang awal tadi, saya fikir itu satu daripada pendekatan yang kita gunakan. Di mana data-data tentang tahap pencapaian sebuah negeri itu ada dalam rekod kita. Untuk Sarawak, untuk Sabah, untuk Johor, untuk Kelantan, untuk Terengganu. Jadi langkah seterusnya apa yang harus kita lakukan. This is plan yang kita akan laksanakan dalam tempoh 10 tahun yang akan datang.